بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama siri bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah. InsyaAllah kita teruskan bacaan kitab kita pada muka surat 353 dalam perbahasan yang baru, tajuk yang baru, iaitu Babu Salatil Khawf, ay as-salatu halal khawf, salat ketika mana sedang takut dalam peperangan. Wal muradu bil khawfi khawful aduwi awil kitali awil khawfu ala malihi aw nahwi. Yang dimaksudkan dengan takut kat sini ialah salat ketika mana kita takut dan bimbang terhadap musuh, ataupun ketika mana peperangan, ataupun takut ke atas harta kita ataupun maruah diri dan sebagainya, nyawa dan sebagainya. Boleh? Kita akan bincang satu persatu nanti. Jadi solat takut ni bukan hanya untuk perang lah. Kadang-kadang disebabkan kita nak jaga harta, kita boleh solat secara salatul khawf. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala wa idha kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Maksudnya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, iaitu di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata. Jadi dalam ayat ini menerangkan secara ringkas tentang pensyariatan solat ketika mana sedang takut ataupun ketika mana sedang perang. Kemudian Maulana Syekh sebut anwa'u salatil khawf waradat bisitta asharata kayfiyatan ikhtara minha al-imamu asy-Syafi'i arba'atan. Jenis-jenis kaifiat salat khauf warid daripada baginda Rasul 16 cara. Cumanya al-Imam Syafi'i, Imamun al-A'zam, memilih 4 daripadanya. Yang pertama, al-ula salatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi dhatir riqa'. Salatnya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di satu tempat yang bernama Dhatur Riqa'. وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وهناك حائل. Solat jenis Dhatur Riqa' ini bila mana musuh bukan berada di arah kiblat kita. Kiblat di arah depan, musuh di arah belakang, kanan, kiri. Yang penting bukan di arah kiblat. Ataupun fi jihatiha wa hunaka hailun, ataupun musuh tu ada kat depan arah kiblat, cuma antara kita dengan musuh tu ada hail, penghadang, bangunan ke bukit ke, boleh. Jadi solat fi dhatir riqa' akan berlaku dan dilaksanakan bila mana musuh bukan berada di arah kiblat ataupun musuh berada di arah kiblat. Dalam masa sama, antara kita dengan musuh ada penghadang, penghalang, bangunan, bukit, gunung, rumah dan sebagainya. Wasumiyat bidzalika li'annahum raqqa'u fiha rayatihim. Dinamakan solat ini dengan solat Dhatur Riqa' kerana para sahabat ketika itu menampal-nampal mereka punya rayah, iaitu bendera-bendera, panji-panji. Maka dinamakan sebagai Dhatur Riqa'. Okey, cara solat al-khawf bi Dhatur Riqa'. كيفيتها يفرق الإمام الجيش فرقتين، فرقة يستقبلون العدو ويحرسون وفرقة يصلون معه الركعة الأولى. Caranya ialah pemimpin, ketua perang, panglima perang
membahagikan umat Islam, iaitu tentera Islam kepada dua kumpulan. Satu kumpulan akan mengawal dan menjaga bimbang-bimbang musuh menyerang. Jadi mereka akan menghadap ke arah musuh. Boleh, kita sekarang ni pada perbincangan solat Zatul Riqa'. Musuh bukan berada di arah kiblat. Jadi arah kiblat kat depan, musuh kat belakang. Dipecah dua kumpulan. Satu kumpulan jaga belakang, pandang ke arah musuh dan berjaga-jagalah. Satu kumpulan lagi bersama-sama dengan imam sembahyang ke arah depan, arah kiblat. فإذا قام الإمام لركعة الثانية نووا المفارقة وأتموا لأنفسهم. Jadi satu kumpulan yang sembahyang dengan imam tadi, dia akan sembahyang satu rakaat. Dia akan sembahyang berapa rakaat? Satu rakaat. Bila imam dah naik pada rakaat kedua, Allahu Akbar, imam naik rakaat kedua, maka makmum naik rakaat kedua jugalah, Allahu Akbar. Bila dah masuk rakaat kedua, makmum tadi masing-masing niat mufaraqah, niat keluar daripada imam, dan mereka sempurnakan sembahyang tu seorang diri. Boleh? Mereka sempurnakan sembahyang tu seorang diri. Kita bayangkan solat subuh dulu ni. Jadi satu rakaat dengan imam, rakaat kedua dia orang niat mufaraqah dan masing-masing bagi salam. Wa yusallimuna thumma yadhhabuna ila jihatil aduwi wa yahrusun. Kemudian mereka bagi salam, selesai dah ni. Mereka pergi pula ke belakang untuk mengawal. Pergi ke belakang untuk mengawal daripada diserang musuh. Tim yang pertama yang jaga tadi, mereka pula masuk sembahyang sekali dengan tok imam. Boleh? Thumma ya'ti alladzina kanu yahrusun. Yang jaga tadi masuk sembahyang pula dengan imam ketika tu. Fa yusalluna ma'al imami raka'at tsaniyah. Ketika itu mereka akan sembahyang bersama imam rakaat kedua. Jadi tadi imam bangun rakaat kedua kan? Bila imam duduk rakaat kedua ni, tengah berdiri ni, makmum belakang ni yang mufaraqah, sembahyang sampai habis, siap-siap mereka pergi belakang. Yang jaga tadi pula masuk. Masuk. Lepas tu mereka pun sembahyang dengan imam rakaat kedua. Jadi lepas sembahyang satu rakaat, imam selesai dah lah. Sebab apa? Subuh dua rakaat je. Cuma makmum kat belakang ni baru satu rakaat. Tak? Maka imam akan tunggu dalam tahiyat. Innaka hamidum majid. Imam nak bagi salam ke tak payah, stay, imam stay. Jadi yang belakang tadi lepas sembahyang satu rakaat, tak bangun. Sempurnakan lagi satu rakaat. Fatihah, rukuk, sujud, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud pula, lepas tu tahiyat. Masing-masing makmum baca innaka hamidum majid. Lepas tu imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka semua pakat-pakat bagi salam bersama dengan imam. Boleh? Wa yusalluna ma'al imami raka'at tsaniyah thumma tutimmu li nafsiha biduni niyyatil mufaraqah wa yantadhiruha al-imamu fa yusallimu bihim. Hadhihi al-kayfiyah takunu fi as-salati ats-tsunaiyah. Kayfiyah ni jadi untuk solat yang dua rakaat seperti subuh. Amma fi thulathiyah fa yusalli bil ula rak'atain wa bil thaniyah rak'atan wahidah. Adapun kalau solat itu solat 3 rakaat, maka imam akan sembahyang dengan tim pertama 2 rakaat, tim kedua 1 rakaat. Contoh sembahyang maghrib lah. Jadi imam arahkan satu kumpulan belakang, jaga musuh. Imam menghadap kiblat, sembahyang dengan satu tim yang lain, satu kumpulan yang lain. Okey, sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat. Rukuk, sujud, itu dia macam biasa, 2 rakaat. Bila masuk rakaat ketiga, Allahu Akbar, rakaat ketiga imam. Makmum kat belakang ni pakat-pakat niat mufaraqah, sembahyang sampai habis. Lepas tu bagi salam, terus ke belakang. Jaga musuh pula. Lepas tu yang jaga musuh tadi masuk menjadi makmum imam. Dan mereka akan sembahyang dengan imam 1 rakaat. Dan lepas 1 rakaat tu imam bagi salam. Tak. Imam dah 3 rakaat ni. Kan? Imam tak bagi salam lagi, imam tunggu. Lepas imam innaka hamidum majid, imam tunggu. Tunggu apa? Tunggu makmum belakang ni sempurnakan lagi 2 rakaat. Jadi mereka pun sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat. Habis. Masing-masing baca tahiyat innaka hamidum majid, barulah imam bagi salam, barulah makmum ni bagi salam. Boleh?
Itu kalau sembahyang 3 rakaat. Jadi imam akan buat 2 rakaat dengan kumpulan pertama, 1 rakaat dengan kumpulan kedua. Fi rubaiyah fa yusalli bi kulli minhuma rak'atain. Adapun bagi solat yang 4 rakaat, maka imam akan sembahyang dengan setiap kumpulan tu 2 rakaat. Boleh? Gambarannya macam mana Zuhur lah. Tak? Ada 2 tim, satu kat belakang jaga musuh, hadap ke belakang. Kita nak sembahyang ni hadap ke depan lah. Imam duduk depan kita. Sembahyang 2 rakaat. Lepas tu masuk rakaat ketiga, orang belakang niat mufaraqah, sembahyang sampai habis bagi salam, lepas tu terus ke belakang. Nak jaga pihak musuh. Nak berjaga-jagalah. Yang jaga tadi masuk pula sembahyang. Sembahyang 2 rakaat dengan imam. Imam berada pada tahiyat akhir dah. Tak? Sebab Zuhur 4 rakaat je, bukan 8. Jadi imam tahiyat akhir, innaka hamidum majid, jangan jangan niat mufaraqah, jangan apa. Imam stay tunggu dalam tahiyat akhir. Makmum belakang tambah lagi 2 rakaat. Kemudian baca tahiyat, imam bagi salam, maka mereka pun bagi salam bersama-sama dengan imam. Itu sembahyang jenis apa? Jenis zatul riqa'. Bila berlakunya solat zatul riqa', kalau musuh bukan berada di arah kiblat, musuh kat belakang, kanan kiri, ataupun di arah kiblat cumanya ada penghadang yang menghalang daripada kita melihat musuh, maka cara sembahyangnya telah kita terangkan. Kama qala sahibu Saffati Zubat, anwa'uha thalathatun fa in yakun aduwuna fi ghairi qiblatin fasun taharusu firqatun wa salla man ya'ummu bil firqati rak'at al-ula wa tutimmu wa harasat thumma yusalli rak'ah bil firqati al-ukhra walau fi jum'ah thumma atammat wa bihim yusallimu. Itu selesai solat yang pertama. Kita masuk solat yang kedua. Al-thaniyah, salatu alaihi salatu wassalam bi'asafan. Solat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Asafan. Asafan ni satu daerah antara kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Wahya idza kana al-adu fi jihati al-qiblah wala satir. Bila kita akan salat dengan solat Asafan, kalau musuh berada di arah kiblat, depan arah kiblat kita, dalam masa yang sama tidak ada penghadang. Kalau arah kiblat ada penghadang, maka solat zatul riqa'. Sekarang ni solat musuh ada kat depan, tapi tidak ada penghadang. Antara kita dengan musuh tu tak ada penghadang. Dan dalam masa yang sama umat Islam ketika itu ramai. Ramai ni maksudnya apa? Bihaitsu yuqawimul aduwa kullu firqatin minna. Sekira-kira setiap kumpulan daripada kita tak boleh mengalahkan ataupun boleh berlawan dengan musuh. Itu maksudnya. Sama banyak lah ataupun kurang sedikit gitu Tapi kalau kurang terlalu banyak, itu tak boleh lah. Bukan solat bi'asafan. Caranya macam mana? Kaifiyatu yasuffu al-imamu al-jaysha saffaini yuhrimu bihima ma'an. Fa idza raka'a ma'ah wa idza i'tadala ma'ah wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadu as-saffain wa yabqa al-akharu yahrusu. Okey. Fa idza faragha as-saff al-awwal min as-sujudi aqama li rak'ati ath-thaniyah sajada as-saff al-akhar alladhi kana yahrusu wa yalhaqu al-imama fi al-qiyam wa yusannu lil imami ila akhirih. Caranya ialah begini. Imam ataupun ketua perang, panglima perang akan membahagikan kumpulan kepada 2 saf. Saf pertama, saf kedua. Dia duduk depan lah tu imam. Fa idza raka'a ma'ah. Bila imam rukuk, Allahu akbar, dua-dua saf rukuk, Allahu akbar. Sebab rukuk ni kita boleh lagi pandang ke depan. Pegang senjata lah ni. Apa-apa berlaku mudah nak bertindak. Wa idza i'tadala, bila mana imam i'tidal pula, masing-masing 2 saf tu i'tidal sama-sama dengan imam. Jadi Allahu akbar pakai rukuk, sami Allahu liman hamidah pakai i'tidal, 2 saf. Bila sujud, salah satu saf sahaja yang sujud bersama imam. Allahu akbar, satu saf sujud. Saf pertama sebagai contoh. Tak? Saf yang kedua stay menjaga dalam i'tidal, pegang senjata, pegang senapang dan sebagainya.
Bila mana saf yang pertama tadi selesai sujud dan masuk rakaat kedua, maka barulah saf yang kedua tu mula sujud. Boleh. Wa yalhaqul imama fil qiyam fa idza faragha as-saff al-awwal min as-sujud faqama li rak'ati thaniyah sajada as-saff al-akhar alladhi kana yahrusu wa yalhaqul imama fil qiyam. Jadi semula ada dua saf, imam duduk depan, takbiratul ihram baca Fatihah, imam rukuk, semua rukuk, imam i'tidal, semua i'tidal. Masa sujud satu saf saja sujud. Lepas tu imam terus sembahyang ni. Sujud, duduk antara duduk sujud. Tak. Lepas tu sujud pula, lepas tu bangun. Yang satu saf lagi dia stay dalam keadaan i'tidal. Satu saf lagi selesai dah sujud yang kedua, dia akan bangun saf, dia akan bangun rakaat kedua. Allahu akbar. Bila dah bangun saf yang pertama tadi yang sembahyang sujud bersama imam apa semua tu, bila dah bangun, maka saf yang i'tidal tadi, yang sedang i'tidal tu, dia akan sujud. Dia akan sujud, kemudian dia akan duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud balik, kemudian dia bangun balik. Allahu akbar. Masuk rakaat kedua. Jadi bila masuk rakaat kedua tu, imam tengah berdiri dalam rakaat kedua. Saf yang pertama tengah berdiri dalam rakaat kedua. Saf yang kedua pun tengah berdiri dalam rakaat kedua. Dan diulang balik perkara yang sama. Maksudnya apa? Untuk rakaat kedua tu imam rukuk, semua bakal rukuk. Allahu akbar. Imam i'tidal, semua bakal i'tidal. Allahu akbar. Untuk sujud, satu saf saja sujud. Sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik, tahiyat. Faham tak? Lepas habis tu masuk rakaat ketiga, Allahu akbar, rakaat ketiga. Bila dah masuk rakaat ketiga, satu saf, saf yang lain yang sedang i'tidal tadi dia akan sujud, duduk antara dua sujud, sujud pula, dia baca, lepas tu dia berduduk tahiyat awal, lepas tu dia pun bangun. Allahu akbar. Jadi rakaat ketiga semua akan berada pada satu situasi yang sama. Imam berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga pun berdiri. Imam baca Fatihah, semua pakat baca Fatihah, ataupun kalau semayang tu jenis jahar apa semua, ikut macam biasalah. Tak. Lepas tu rukuk rakaat ketiga, semua pakat rukuk. I'tidal rakaat ketiga, semua pakat i'tidal. Bila sujud, satu saf saja sujud. Wahakadha, sampailah habis sembahyang. Faham betul? Sebab tu Syekh sebut wa yusannu lil imami tatwilul qiyam liyumakkinahum lihaqah. Disunatkan bagi imam memanjangkan bacaan, supaya makmum boleh kejar. Supaya makmum apa? Boleh kejar. Jadi tadi sujud, untuk rakaat pertama imam sujud, imam duduk antara dua sujud, imam sujud. Yang ikut tu siapa? Rakaat tim yang berada pada saf pertama kan, dia akan ikut imam yang tu. Lepas tu mereka pun bangun rakaat kedua, barulah saf yang kedua akan rukuk, dia akan sujud, duduk antara dua sujud, sujud pula. Jadi nak selesaikan rakaat kedua tu makan masa. Imam tengah berdiri dah, tunggu dalam rakaat kedua bersama dengan saf pertama. Maka imam ketika itu sunat baca panjang. Baca panjang supaya apa? Supaya saf yang kedua yang sedang solat rakaat kedua tu sempat kejar, naik ke atas, sempat baca Fatihah, dan sama-sama lepas tu pakat rukuk, pakat i'tidal, wahakadha. Ya. Wa yusallimu bihima ma'an, dan imam di akhir solat dia akan memberi salam bersama-sama dengan kedua-dua saf. Boleh? Faham tak? Maknanya untuk rakaat keempat, bila mana imam dah tahiyat akhir, maka jemaah pertama akan duduk tahiyat akhir jugalah. Tak? Maka jemaah yang kedua, saf yang kedua, dia akan sembahyang. Apa yang dia akan buat? Dia akan sujud, duduk antara dua sujud, sujud pula tahiyat akhir. Lepas tu dia akan baca tahiyat akhir, lepas tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saf pertama bagi salam, saf kedua pun bagi salam bersama-sama dengan tukang pula, dengan imam. Faham tu? Ya Allah. Maghrib dah. Kama qala sahibu safati zubat wa iyakun fi qiblatin saffahum saffaini thumma bil jami'i ahrama wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma wa harasa al-akharu thumma haythu qam fayasjudu ats-tsani wa yalhaqul imam. Selesai kat situ. Insya-Allah nanti kita masuk cara salat yang ketiga, ketika mana khauf,
ketika mana perang berjihad fi sabilillah, iaitu salatuhu alaihi salatu wassalam bi batni nakhlin. Dan kita akan masuk yang keempat, salatu syiddatil khauf. Kemudian selesaikan masalah-masalah yang berkait dengan salat syiddatil khauf. Kemudian kita akan masuk perbahasan tentang pakaian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiikum.